أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu, berikanlah kepada kami kefahaman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, manfaatkanlah untuk kami apa-apa yang telah Engkau ajari kami. Ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Wazidna ilman, dan tambahlah kepada kami ilmu. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendengar perkataan-perkataan lalu mengikut perkataan yang terbaik, yaitu yang berasaskan Al-Quran, hadis dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, kita baru sahaja menyambut Hari Raya Aidiladha pada beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima pengorbanan yang kita lakukan, dan sebaik-baik ibadah pada hari raya Aidiladha adalah menyembelih binatang dan dibagi-bagikan kepada kaum muslimin dan orang-orang yang berhajat ataupun orang-orang miskin. Jadi pada kuliah kita pada kali ini, kita mengambil pengajaran-pengajaran daripada peristiwa korban. Yang mana peristiwa korban ini bukan sahaja bermula di zaman Nabi Ibrahim AS, tetapi lebih awal daripada zaman Nabi Ibrahim AS, iaitu korban kambing yang pertama yang berlaku pada umat manusia ini adalah apabila anak kepada Nabi Adam alaihissalam mereka bergaduh ataupun berselisih pandangan berkenaan dengan penjodohan. Jadi berbezalah pandangan di antara Qabil dan Habil, seperti mana yang biasa kita dengar. Jadi anak kepada Nabi Adam alaihissalam ini tidak setuju kepada cadangan ataupun arahan Nabi Adam alaihissalam supaya dia mengahwini bukan adik kembarnya, tetapi adik kandungnya yang kembar yang lain. Lalu mereka berselisih pandangan, maka jalan penyelesaian yang diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam adalah kedua-dua kamu menyembelih korban. Dan korban yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah korban orang yang akan menentukan siapakah jodoh dia. Nak kahwin adik kembar dia ataupun nak kahwin adik seayah sama adik kandung dia. Lalu menyembelihlah korban si Qabil dan si Habil. Lalu diterima korban salah seorang daripadanya dan tidak diterima korban orang yang lain ataupun adik yang lain. Jadi antara ada ulama mengatakan bahawa diterima korban adalah dengan cara selepas disembelih kambing disambar oleh kilat. Itu kata sebahagian ulama. Manakala korban yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala terbiar macam itu sahaja sehingga busuk, itu menunjukkan korbannya tidak diterima. Lalu diterima korban salah satu daripada keduanya. Watlu alaihim
ceritakan kepada mereka. Jadi malam ni kita pun dengar cerita Naba abnai Adam bil haqq, kisah dua anak Nabi Adam AS, ceritakan dengan sebenar-benar cerita. Id qarraba qurbana, ketika kedua-dua mereka itu melakukan korban, fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, maka diterima korban salah satu daripada mereka dan tidak diterima korban orang yang lain ataupun adiknya yang lain. Jadi sepatutnya setelah dipertunjukkan kepada mereka siapa yang benar dan siapa yang kena mengalah, selesai dah kes. Tetapi yang berlaku tidak. Kebenaran satu perkara, nafsu satu perkara yang lain. Nafsu ni tuan-tuan sangat bahaya. Sebab dia boleh menutup kebenaran dan dia boleh menutup ilmu. Ada kala kebenaran terpancar, tetapi disebabkan oleh nafsu, sepatutnya kena terima kebenaran itu. Tetapi kerana nafsu manusia ataupun sebahagian daripada manusia, bahkan ramai dari kalangan manusia ini menolak kebenaran. Ilmu pun satu juga. Sepatutnya dengan ilmu nampak sesuatu perkara, tetapi disebabkan oleh nafsu, ianya menutup hakikat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. Yang bermaksud, tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, sebagai ilah, wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah Ta'ala menyesatkan dia di atas ilmu. Bukan dia tak tahu, dia tahu, dia berilmu, tetapi nafsu menyebabkan dia tidak dapat menerima hakikat. Ramai ahli sains yang dah nampak kebenaran. Yang antaranya adalah mereka melihat bahawa apabila diteropong alam buana yang begini luas, dengan formula kira-kira yang mereka buat, sepatutnya gugusan matahari, planet, galaksi dan sebagainya berantakan di antara satu sama lain. Tetapi yang berlaku tidak. Maka berkatalah ahli sains yang ikhlas, mesti ada sesuatu yang menjaga alam buana ni. Kalau tidak akan hancur. Saling tarik menarik di antara planet, di antara galaksi, di antara cakrawala. Formula semua mereka ada. Bagi orang sains mereka tahu force sama dengan universal gravitational constant G kali dengan mass 1 kali dengan mass 2 bahagi dengan radius ataupun distance di antara dua masses R squared. Ini tarikan di antara mana-mana jisim di alam ini, termasuklah tarikan di antara cawannya dengan diri saya. Dia akan tarik menarik. Begitulah planet dan sebagainya saling tarik menarik. Sepatutnya bila tarik menarik akan berantakan di antara planet, galaksi dan sebagainya, tapi tidak berlaku. Mesti ada Tuhan yang menjaga. Sebab itu Allah Ta'ala mencabar siapa yang nak mengambil peraturan selain daripada peraturan Allah. Peraturan Allah untuk cakrawala ada peraturan dia. Peraturan untuk manusia, peraturannya adalah Al-Quran. Macam mana cakrawala alam buana ni tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu jugalah kita mesti tunduk kepada Allah dengan peraturan Al-Quran. Afa ghaira dinillah yabghun, adakah selain daripada agama Islam yang mereka nak? Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Sedangkan kepada Allah tunduk, menyerah diri segala yang ada di langit dan di bumi, sama ada secara sukarela ataupun secara terpaksa.
dan kepadanya lah, iaitu kepada Allah lah kembali tiap sesuatu. Jadi anak Adam alaihissalam tadi bila dah nampak kebenaran dan dia tahu kambing dia tidak diterima, terbiar dan busuk dan reput dan berbau busuk, ya. Sedangkan anak yang satu lagi diterima, disambar oleh kilat, tetapi disebabkan nafsu, sepatutnya dia menerima keputusan. Dia tidak dapat mengahwini jodoh, dah bukan jodoh dia, pilihan dia, tapi dia kata aku nak bunuh kamu. Fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Maka berkata adik dia, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, sesungguhnya korban yang diterima Allah adalah korban orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan aku lebih bertakwa, aku lebih takut pada Allah daripada kamu. Aku lebih mendengar perintah Allah melalui abah kita. Abah kita dah kata dah, jangan kahwin dengan saudara kembar, kahwin dengan saudara kandung. Tapi kamu tak nak dengar. Bila kamu tak nak dengar, orang yang mendengar kata ayah, dan ayah adalah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih bertakwa. Dan adik dia memberi ingatan kepada dia, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtula. Kalau kau menghunus tangan kau untuk membunuh aku tak akan menghunus tangan aku untuk bunuh kau. Ini akhafullah rabbul alamin, aku takut kepada Allah Tuhan sekalian alam. Ini uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Aku nak dosa-dosa aku ni kau ambil pula bila kau bunuh aku. Dan kita kena ingat siapa yang bunuh siapa, dosanya dipindahkan kepada orang tu. Fatakuna min ashabin nar. Dan kau, kalau kau bunuh aku, dosa aku kau ambil, dan kau menjadi penghuni api neraka. Wa dzalika jazaa'us zalimin. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Fatawwa'at lahu nafsu, maka dia mentaati nafsunya. Qatla akhihi faqatalah, membunuh adiknya lalu dibunuh. Ini kisah pengorbanan yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi dan rasul. Ibadah korban ini merupakan ibadah para nabi dan rasul. Sehinggalah tiba masanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail tanpa teragak-agak sedikit. Dipanggilnya Ismail, diberitahu kepada Nabi Ismail bahawa si ayah menerima arahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih dia. Dan si anak bila mendengar ini arahan Allah, kalau arahan manusia ataupun kalau ikut suka Nabi Ibrahim saja, langsung dia cabut lagi. Pola abah nak sembelih dia. Tetapi apabila Nabi Ibrahim menyatakan bahawa ini arahan Allah, ya abadi if'al ma tu'mar, wahai abah, buat sahaja apa yang diarahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan lihat aku sabar. Macam mana kita tengok lembu tu kena sembelih, macam itulah Nabi Ismail rela untuk dia sembelih. Masya Allah. Kalau lembu tu melawan, Nabi Ismail tak melawan. Kalau lembu tu tak boleh nak fikir banyak, dia tak ada akal. Nabi Ismail ni dia panjang akal dia. Tapi disebabkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merelakan diri tanpa melawan. Lalu apabila Nabi Ibrahim meletakkan Nabi Ismail dan pisau hendak digunakan dan telah hampir ke tengkuk Nabi Ismail, Allah Ta'ala kata, cukup cakap, qad sadaqta ru'ya, kau telah membenarkan mimpi. Mimpi ini arahan Allah Ta'ala.
Ta'ala, maknanya kau telah lulus ujian yang besar yang Allah Ta'ala kenakan kepada kau. Lulus ujian. Maknanya Allah Ta'ala suruh apa pun kamu buat. Yang senang pun buat, yang susah pun buat. Ini pengajaran pada kita. Pengajaran pada kita, selepas kita menyembelih korban kita pada hari korban yang lalu, sekarang dah selesai dah waktu korban. Setelah selesainya 14 Zulhijjah, dah tak ada lagi korban, tunggu tahun depan pula. Yang ada di depan kita hari ini adalah pengorbanan. Pengorbanan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dalam keadaan gembira, bersedia bila-bila masuk, maupun dalam keadaan terpaksa. Dan Nabi Ibrahim AS telah berjaya menunjukkan prestasi ini. Dia taat kepada Allah Ta'ala dalam perkara senang maupun susah. Dan dia mentaati Allah Ta'ala dalam perkara yang dia suka maupun dalam perkara yang sangat perit untuk dia laksanakan. Jadi tuan-tuan dan puan, termasuklah diri saya sendiri, pengajarannya tunduk dan patuh sepenuhnya kepada arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebab itu agama kita ini dinamakan agama Islam. Islam maknanya menyerah diri. Nak menyerah diri kepada siapa? Menyerah diri kepada Allah. Macam mana nak menyerah diri kepada Allah? Allah turunkan Quran, kita kena menyerah diri kepada semua ayat-ayat dalam Al-Quran. Semua ayat 6,200 ayat kita serahkan diri. Sama ada ayat itu senang maupun ayat itu susah. Ayat yang senang itu sembahyang, solat, ramai orang solat. Puasa tak ada hal, boleh puasa. Haji, insya-Allah ngumpul duit di haji. Zakat, insya-Allah kita boleh bayar zakat. 2.5% je, tak susah ya. Tapi apa ayat-ayat yang berat? Di antara ayat-ayat yang berat adalah hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, jauhilah saki-baki riba. In kuntum mu'minin, kalau kamu orang-orang beriman. Fa illam taf'alu, kalau kamu tak buat, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Allah Ta'ala istihar perang ke atas kamu. Maknanya tuan, riba ni berat ke senang ke, kita kena tinggalkan. Kalau semua umat Islam bersatu takut pada Allah, meninggalkan riba, mana bank-bank yang meneruskan lagi cara riba ini akan jatuh. Maka mereka terpaksa menukar 100% kepada Islam. Jadi semuanya bertitik tolak daripada ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Judi. Kena bangkit menentang perkara-perkara yang berkaitan dengan judi. Kemudian apa lagi? Arak. Kena bangkit dan menentang apa sahaja berkaitan dengan arak. Kemudian apa lagi? Hiburan yang melampau. Kena bangkit dan mencegah kemungkaran yang lahir daripada hiburan yang melampau. Kemudian tibalah zaman Nabi SAW, Nabi juga melakukan ibadah korban. Dan dikatakan Nabi pernah menyembelih 2 ekor kambing, satu untuk dirinya dan keluarganya, dan satu lagi untuk umatnya. Maknanya pahala disedekahkan kepada dia, kepada dirinya dan keluarganya, manakala satu lagi adalah untuk umatnya. Ini korban binatang yang dinamakan dalam Islam adhahi ataupun adhiyah.
adhiyah ataupun adahi daripada perkataan ini diambil perkataan Aidil Adha. Aidil Adha. Aid bermakna keramaian ataupun perayaan. Adha maknanya korban. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, di sana ada juga perkataan adhi ini ataupun tadhiyah yang memberi maksud pengorbanan. Dan bukan semata-mata binatang korban. Jadi apabila kita menyambut Hari Raya Aidil Adha, yang mesti kita terkenang dalam diri kita bukan semata-mata menyembelih binatang, bukan semata-mata mengingatkan kita tentang berkorban menyembelih lembu dan kambing dan membahagikannya kepada orang miskin. Dalam masa yang sama, apabila kita menyambut Aidil Adha, namanya adalah Aidil Adha, hari ataupun perayaan korban, dia juga memberi maksud pengorbanan, iaitu kita mengingati pengorbanan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kita memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita memperingati pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua pengorbanan ini kita hubungkan dengan kita pada hari ini. Apakah pengorbanan kita pula yang dapat kita sumbangkan untuk Islam? Seperti mana pengorbanan yang ditunjukkan oleh para Nabi dan Rasul untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam bukan semata-mata berkorban kambing, bukan semata-mata berkorban lembu, bukan semata-mata berkorban Nabi Ismail alaihissalam yang hampir dia sembelih. Tapi kalau kita tengok pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam bermula daripada dia mencari Tuhan. Ketika dia remaja, dia mencari Tuhan. Mana Tuhan sebenarnya? Dia perhatinya orang menyembah berhala, tak mungkin ini Tuhan. La yasma', berhala yang tidak mendengar, berhala yang tidak melihat. Dia tanya abah dia, apa yang kau sembah ni wahai abah, apa yang abah sembah? Lalu dia mencari Tuhan. Tak mungkin Tuhan berhala. Ini pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, pengorbanan mencari kebenaran. Lalu dia nampak bulan. Hadza Rabbi, dia kata ini Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afil. Apabila bulan tu hilang, siang datang, bulan tak nampak dah, mana Tuhan tak ada. Aku tak sukalah benda yang hilang-hilang ni tak. Tuhan mesti sentiasa ada. Falamma asy-syamsa bazighatan, apabila dia melihat pula matahari yang mengambang, qala hadza rabbi. Lalu dia berkata, ini Tuhan. Hadza akbar. Dia lebih besar, matahari lebih besar daripada bulan. Falamma afala, tapi bila datang malam, matahari pula hilang. Qala la illam yahdini rabbi la akunanna min dhalimin. Kalau Tuhanku tidak memberi hidayah kepada aku akan menjadi orang yang sesat. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang memiliki langit dan bumi dan sebagainya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim. Lalu dia memperjuangkan tauhid, dan dia menentang syirik. Dan dia terpaksa berhadapan dengan kaumnya, termasuklah abah dia. Dan kisah yang kita dah lalui, akhirnya dia memecahkan berhala-berhala yang ada di tempat dia, lalu kantoi. Maka dia dihukum dengan dibakar ke dalam, ataupun dibakar di dalam api. Lalu Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bersama dengan Nabi Lut dan keluarga masing-masing berhijrah ke Palestin.
Ini pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Apa dia pengorbanannya, tuan-tuan? Mencegah kemungkaran. Pengajaran pada kita adalah mesti kita berani mencegah kemungkaran, walaupun kita terpaksa berhadapan dengan risiko. Walaupun risiko itu sampai ke tahap dibunuh. Dan ini yang dicontohi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka mencegah kemungkaran di Mekah bukan sekadar disiksa. Bilal disiksa, tetapi Sumayyah dibunuh, Yasir dibunuh. Begitu juga Nabi Ibrahim AS berjuang mencegah kemungkaran yang berlaku di negara dia, akhirnya mengakibatkan dia dihukum bunuh dengan bakar. Lalu Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim, lalu dia berhijrah. Hijrah Nabi Ibrahim adalah pengorbanan. Kemudian Nabi Ibrahim dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama dengan istrinya Hajar dan anak yang kecil Ismail pergi ke Mekah. Mekah tak macam hari ini. Mekah ketika itu tidak ada apa pun, termasuk tidak ada air Zam-Zam, termasuk tidak nampak Kaabah. Walaupun Kaabah ada tapi tak nampak, sebab Kaabah dah runtuh. Kemudian padang pasir itu telah menutup. Maknanya kalau pergi di tempat Kaabah, padang pasir, tak nampak Kaabah, air apa pun tak ada. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim bahawa isteri dan anak dia yang masih kecil itu di tempat di mana Kaabah berada. Ini pengorbanan. Kemudian Allah Ta'ala posting pula Nabi Ibrahim balik ke Palestin ataupun balik ke sebelah Syam sana. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan isteri dia di padang pasir. Air Zam-Zam belum jumpa, Kaabah pun tak tahu kat mana. Jadi apabila Nabi Ibrahim dihantar oleh Allah Ta'ala, diarahkan Allah Ta'ala pergi pula berdakwah di tempat lain. Isteri ini menggendong anak, ikut di belakang Nabi Ibrahim. Di pinggir, kalau dia selembat, mungkin isteri ikut sampai ke Temiang. Nak menghala ke mana? Nak menghala ke Lumpur, nak pergi Bangkok. Isteri pun ikut sampai ke Temiang. Tapi takkan nak ikut lepas Temiang, nak ikut sampai ke Bangkok. Dia diarahkan untuk tinggal di Mekah, di padang pasir. Lalu si isteri bertanya, "Ila man tatrukuha wa waladaha?" Wahai abang, kepada siapa kau meninggalkan perempuan itu dan anaknya? Dia tak cakap kau tinggalkan bini kau dengan siapa. Nak ingatkan kepada dia, bini kau tinggalkan kau. Tak ada. Kepada siapa kau meninggalkan perempuan itu dan anaknya? Nabi Ibrahim tidak menoleh ke belakang. Dia kata, ilallah ya azza wa jalla. Aku tinggalkan perempuan itu dan bayinya kepada Allah Ta'ala dengan penuh yakin. Air tak ada, dapur tak ada, apa tak ada. Jauh sekali padai supermarket langsung tak ada. Si isteri apabila mendengar, dia pun berkorban. Dia kata, kalaulah pada Allah kau tinggalkan aku, radina, kami redha. Kalau tinggalkan pada Allah, saya redha. Lalu isteri dia patah balik, Nabi Ibrahim terus. Ini pengorbanan yang kita hendak ingat, nak kita ambil pengajaran daripada kisah ini. Bukan sekadar pengorbanan, iaitu kita berkorban kambing dan kita berkorban lembu, kemudian kita bagikan kepada fakir miskin, selesai. Tidak. Itu adalah ibadah yang paling penting pada 10 Zulhijjah. Ma'amila ibnu Adam amalan ahabba ila Allah yawman nahri min iraqatid. Tidak ada amalan yang paling disukai Allah Ta'ala pada hari 10 Zulhijjah melainkan menyembelih binatang. Betul. Wa innaha la ta'ti yaumil qiyamah bi quruniha wa asfariha wa asy'ariha. Hari kiamat. Hari kiamat binatang korban ini akan datang menjadi saksi bagi orang yang melakukan ibadah korban ini
menjadi saksi dengan tanduk dia, dengan kuku dia, dengan bulu dia. Wa annahu sayaqa'u 'inda Allah qabla an yaqa'a dam ila al-ard. Dan pahala korban yang dilaksanakan itu akan sampai kepada Allah sebelum darah sampai ke bumi. Tapi tuan-tuan dan puan, selepas hari raya, sekarang, besok dan sepanjang tahun, pengajaran yang penting adalah pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh isteri baginda, pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ismail AS yang rela untuk disembelih asalkan itu adalah arahan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan Nabi Ibrahim dalam mencegah kemungkaran dalam masyarakat. Ini kita kena tiru betul. Kemudian pengorbanan Nabi Ibrahim AS dalam tidak tunduk dan patuh kepada kaumnya dan kepada pembesar-pembesar negara dia, dan tidak tunduk kepada abah dia, kerana mereka tidak beriman kepada Allah. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Telah ada pada kamu contoh teladan yang baik pada Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim. Idh qala liqaumih, ketika dia berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Aku berlepas diri daripada kamu semua dan apa yang kamu sembah selain Allah. Kafarna bikum, aku mengkufuri semua perbuatan-perbuatan kamu. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha, dan bermulalah daripada hari ini permusuhan, kebencian di antara aku dengan kaum semua, hatta tu'minuna billahi wahdah, sehinggalah kamu beriman kepada Allah semata-mata. Jadi ulama mengambil perkataan Nabi Ibrahim ini, inna bura'a'u minkum, aku berlepas diri, dipanggil bara'. Jadi dalam akidah Islam ada yang dipanggil akidah wala wal bara'. Wala dan bara'. Apa makna wala dan bara'? Wala dan bara' ini dua perkara yang bertentangan. Wala diambil daripada perkataan wali. Seorang abah dia wali pada anak perempuan dia. Apa makna wali? Maknanya ada ikatan kasih sayang dan ada ikatan pertolongan. Dia tolong anak dia sayang anak dia. Yang anak dia sayang abah dia dan dia tolong abah. Ini wali. Daripada wali ini dia ambil perkataan wala. Bara' bertentangan dengan wala, iaitu kalau sayang benci, kalau tolong bermusuh. Tidak sempurna iman seseorang kamu, tidak sempurna iman seseorang kita, sehinggalah jelas di mana walaknya dan di mana baraknya. Tidak sempurna iman seseorang kamu, sehingga jelas dia sayang dan dia tolong siapa, dan dia benci dan dia memusuhi siapa. Jadi Nabi Ibrahim AS dia mengumumkan kepada kaum dia, aku berlepas diri daripada kamu dan bermulalah permusuhan di antara aku dengan kamu, sehinggalah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi tuan-tuan dan puan, daripada pengorbanan Nabi Ibrahim AS ini kita dapat tengok macam mana pentingnya wala dan bara'. Dan ini diwarisi oleh risalah Rasulullah SAW, walaupun dengan bapa saudaranya Abu Lahab. Tetapi Nabi SAW berlepas diri daripada bapa saudaranya kerana berbeza akidah. Sahabat-sahabat Nabi mencontohi Nabi. Abu Bakar As-Siddiq mencontohi Nabi. Ada sahabat yang bertentang dengan abah dia sendiri.
Siapakah sahabat yang bertentangan dengan Abah ni? Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay orang yang kufur pada Allah, tapi dia tidak zahirkan kekufurannya. Lalu dia menjadi munafik, orang yang berpuluh-puluh. Tapi ada masa dia terkantoi, dia mencerca Nabi. Dia kata Nabi seorang yang hina. Kita Nabi orang pendatang daripada Mekah, orang hina. Wallahi la irja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-'azzu minha al-azab. Demi Allah, kita sampai di Madinah nanti, kita yang mulia ni akan halau orang lelaki yang hina. Dan Rasulullah SAW. Lalu didengar oleh seorang sahabat dan disampaikan kepada Nabi. Jatuhlah murtad Abdullah bin Ubay dengan penghinaan tersebut. Anak kepada Abdullah bin Ubay nama Abdullah bin Ubay bersedia untuk membunuh abahnya. Ya Rasulullah, izinkan aku memancung abahku. Nabi kata, kenapa? Kata Abdullah bin Ubay, semua orang Madinah tahu aku yang paling berbuat kebajikan kepada abahku. Aku anak yang terbaik yang memperlakukan ayah. Aku sangat sayang kepada abah. Tapi sekarang dia dah murtad, dia akan dijatuhkan hukuman bunuh. Aku tak sanggup orang lain bunuh dia. Esok aku nampak muka yang bunuh abahku, aku bunuh dia pula. Biar aku sendiri bunuh abahku. Ini dipanggil wala wal bara. Wala cinta dan tolong, bara berlepas diri, benci dan bermusuhan. Apa sahaja perkara akidah, kalau berbeza maka tidak ada lagi wala. Tidak ada lagi wala. Yang ada adalah bara. Tapi kalau sama dengan akidah dalam keluarga, ada pula silaturahim. Sama akidah berkeluarga, berwali pula abah. Ini bonus. Itulah yang sebaik-baiknya. Jadi mudah-mudahan dengan pengajaran kisah-kisah Aidil Adha ini mengingatkan kita tentang pengorbanan, bukan sahaja korban kambing dan lembu yang merupakan ibadah yang sangat besar, yang menjadi syiar, salah satu daripada syiar-syiar Islam, tetapi juga pengorbanan perjuangan yang harus kita contoh. Kemudian peringatan supaya tak berlakulah ada bergaduh ada juga kita dengar ya, apa masa muka lepas korban ni apa semua. Kita kena ingat la yanallahu min luhumiha wala dimaiha. Tak sampai pada Allah daging dan darah. Nah, bagi siapa nak sana ni dapat banyak, ni dapat kurang, itu semua cerita daging dan darah ni dosa sehingga menjadi perbalahan. Sebab apa? Daging dan darah ini tak sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kamu. Yang sampai adalah takwa kamu kepada Allah. Kemudian yang hebat lagi Islam ini adalah daripada korban ini menjadi satu syiar. Syiar ni maknanya pada korban orang sembelih sana, orang sembelih. Yang nampak, apa yang nampak ni dipanggil syiar. Memakai tudung syiar. Sampai ke tak menara masjid, kalau masjid ada menara tu syiar. Sebab tu Switzerland tak bagi ada menara. Takutnya orang tengok syiar Islam. Sebab tu Perancis tak bagi perempuan pakai tudung. Sebab apa? Nanti masyarakat dia nampak, oh ya pakai tudung itu Islam. Korban ini adalah syiar. Kalau ada korban sana, ada korban sana. Kalau buat di sekolah, anak murid semua tengok. Orang kafir tidak mahu melihat orang Islam jadi syiar. Sebab tu dia persoalan, kenapa semua di sini, kenapa semua ni. Kita pedulikan semua. Korban buat dia korban. Ini syiar dalam Islam. Wa ma yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, ia datang daripada hati yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan ibadah korban
akan mengingatkan itu kedua-dua ibadah korban binatang dan juga perjuangan dan pengorbanan Nabi-Nabi kita yang terdahulu untuk kita contohi di zaman kita. Contoh-contoh telah pun kita beri tadi. Sebenarnya contoh-contoh zaman sekarang ni berkorban untuk agama terlalu banyak. Contoh-contoh pengorbanan harta, tuan-tuan pun bisa dengar banyak kisah-kisah. Contoh-contoh pengorbanan masuk, dan yang paling besar contoh-contoh pengorbanan nyawa. Lebih-lebih lagi mereka yang berjihad di jalan Allah dan mati syahid. Kisah-kisah syahid ini banyak. Dalam jihad menentang penjajah di tanah air kita, dalam jihad menentang jihad di Bosnia, jihad di Palestin, jihad di Chechnya, jihad di China, jihad di Kashmir, ya. Itu semua bentuk pengorbanan yang menaikkan ataupun yang menyelamatkan agama kita daripada terus ditindas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada Islam di mana-mana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.